Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Allah taala taufik dan hidayah pada kita. Sama-sama kita mari mengingati dan kita dengarkan kisah dan cerita daripada tokoh ulama besar Fatani, ataupun dikatakan ulama-ulama yang terbesar. Yang pertama yang kita sudah bicara ialah daripada Tok Syekh Daud kita Al-Fatani. Yang kedua daripada Tok Syekh Nikdi, yang dikatakan anak saudara pada Syekh Daud. Dan yang ketiga tokoh ulama besar Fatani kita dikatakan Tok Syekh Ahmad kita ataupun Wan Ahmad. Jadi tokoh yang tiga ibu bapa dikatakan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ataupun dikatakan Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Ini dikatakan tokoh yang tiga. Jadi ulama-ulama kita bilang dan pula ulama dan pula daripada ulama-ulama tarikh, orang-orang yang mencatatkan cerita ataupun mencatatkan tetengah sejarah bagi ulama-ulama yang besar ataupun tokoh-tokoh ulama yang besar daripada petani kita. Maka yang ketiga yang dibilangkan oleh ulama, yang dimuktabarkan oleh ulama ataupun dikirakan oleh ahli-ahli sejarah, lagi pula daripada pencatat-pencatat. Yang tiga daripada ulama-ulama yang terbesar daripada tokoh ulama daripada petani kita ialah kena pada Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Kemudian Syekh Ahmad kita ni timur dia tahun 1850 ni. 1850 ni makna kata orang yang terkemudian daripada Tok Syekh Daud kita. Dan tahun 1850 ni adapun Tok Syekh Daud kita tahun 17. Makna kata Tok Syekh Daud kita tu belum daripada Tok Syekh Ahmad kita tu 100 tahun lebih kurang. Kemudian Tok Syekh Ahmad ni orang yang kemudian, sebab Tok Syekh Ahmad kita ni orang yang dia ngaji dengan anak murid Tok Syekh Daud ialah kena pada Syekh Nikdi. Dia ni orang yang dia mengaji dan belajar kepada Syekh Nikdi. Kemudian Syekh Nikdi ni dikatakan anak murid bagi Tok Syekh Daud. Dia tu anak akak bagi Tok Syekh Daud. Maka Tok Syekh Ahmad kita ni orang yang dia dan sempat ngaji kepada Syekh Nikdi yang dikatakan anak murid Tok Syekh Daud. Maka timbulkan Syekh Ahmad kita ni pada tahun 1850 ni. Maka wafat dan mati tahun 1908. Bermakna katanya sekarang learning tu Syekh Ahmad kita ni mati dia ni kalau kita kira marinya 100 tahun lebih lah. Tak sampai 200 tahun tapi 170 100 orang panggil 100 tahun lebih kemudian daripada Tok Syekh Daud. Maka nama penuh bagi Tok Syekh Ahmad kita ni ialah dikatakan Tok Faridatul Faraid yang dikenalikan di petani kita. Kalau kita Usuluddin ataupun kita Tauhid yang dikenali tempat kita duk cara sifat 20 ialah dikatakan kitab Faridatul Faraid. Apa Faridatul Faraid? Maka Tok Syekh Ahmad kita letakkan kitab nama Faridatul Faraid, yakni kitab hak nombor satu daripada hak nombor satu. Apa harap ibu bapa ni? Jadi nak surah sikit kitab Faridah. Jadi hak yang masyhurkan di petani kita dan buat mengajar di pondok-pondok dan buat mengajarkan di surau, buat mengajar di balasah, buat mengajar di masjid-masjid, di pondok-pondok. Maka kita usul hak mula-mula kebanyakan tok guru kita ambil mengajar sebagai bidayah dan permulaan ialah kitab Faridatul Faraid ni duk bicara tentang sifat Allah dan ilmu tauhid dan ilmu untuk mengesah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Tok Syekh Daud ni dia karya kitab dia, maka dia Tok Syekh Ahmad kita ni dia letakkan kitab Faridatul Faraid. Apa Faridatul Faraid? Yakni kitab yang nombor 1. Tu mana faridah, hak yang nombor 1 daripada hak nombor 1. Misal mau nak misalnya ibu bapa, misalnya kita tu bola tu lapis tim. Bola lapis tim saat ni tu, kemudian kita tahu bola lapis tim saat ni tu, maka tewah belomo main bola lapis tim saat ni tu, maka lapis tim tu nah pilih tewah dua tim, maka maka tewah lapis tim saat ni tu, maka kacuh dua jadi 4 tim. Maka tewah kemudian tewah saat ni tu gi tinggal 4 tim. Maka tinggal 4 tim saat ni gi belawai 4 tim, tinggalkan 2 tim. Maka 2 tim saat ni tu gi belaga pula, gi tewah pula, tinggalnya 2 tim. Maka 2 tim ni lah orang panggil pelomo main bola gi mari, maka hak mana nombor 1 di antara hak nombor 1. Ni maka kitab Faridatul Faraid yang dikarangkan oleh Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa ni, maka dikatakan kitab Faridatul Faraid. Apa Faridatul Faraid? Yakni kitab hak nombor 1 daripada hak nombor 1. Supaya mau misal ni lapis tim mula-mula. Lapis tim saat ni tu jadi 4 tim, tewah belomba ke mari. Tinggalnya masalah 4 tim. Jadi makna kata tewah pula 4 tim, 2 tim. Dah kita kata tewah 4 tim saat ni tu gi belaga pula 2 tim ni. Tim ni dengan tim ni tinggalnya 4 tim. Lepas tu gi belawai pula 2 tim saat ni tu. 1 tim ni belawai 1 tim ni, gi belawai dengan 2 tim, maka tinggalnya 2 tim. Maka 2 tim yang terakhir ni orang panggil belomo dan bertewah nombor 1, sama-sama nombor 1. Dah. Maka kita bagi Tok Syekh Daud kita, Tok Syekh Ahmad kita ni dikatakan kitab hak nombor 1 daripada nombor 1. Maka nama penuh bagi Syekh Ahmad kita nak cerita lebih kurangnya. Syekh Ahmad kita ni nama Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa Al-Malayuwiyu. Dia bangsakan dia ni, dia tak tinggal. Al-Malayuwiyu yang dibangsakan kepada Malayuwi. Orang yang bahasa Melayu. Macam kita ni lah tutur Melayu, kecek Melayu, tulis Melayu nah. Maka bahasa Melayu ni kata kita sini Melayu kecek. Tuturan Melayu, Malaysia pun Melayu tuturannya. Tapi tulisan Malaysia bahasa Ruming. Indonesia bahasa Melayu. Tapi tuturan dia tu bahasa Melayu. Tapi tulisan tu lain daripada kita. Kemudian Tok Syekh Ahmad kita ni, dia bangsa pula dia ni. Al-Fataniyu. Orang yang terbangsa kepada Fatani. Fatani itu kita cerita dah. Makna kata satu orang yang cerdik. Sebab itulah orang-orang di Fatani kita ni, orang petani kita dikatakan serami Mekah. Dah. Sebab apa orang di Mekah dulu, dan ramai daripada orang-orang duk mengaji Mekah dulu, daripada Tok Guru Mekah, daripada fok-fok kita sendiri, Tok Guru Jawi kita duk mengajar Mekah, maka dikenalikan, dimasyhurkan, diterlantar di kalangan orang-orang di zaman itu, orang panggil orang petani serami Mekah. Ataupun ada jumpa ada satu kitab orang panggil Babu Makkah, pintu Mekah katanya. Adalah berasal dari keturunan para mubalik agama Islam yang datang dari Hadramaut. Jadi nak royak kata Tok Syekh Ahmad kita ni, dia ni berasal, uca dia asal humi dia ni daripada keturunan ni. Makna keturunan ni Syekh Ahmad ni daripada para mubalik, yakni para menyampaikan agama Islam. Mana tu keturunan ni Syekh Ahmad kita, ulama duk cik mari, ulama duk periksa mari, duk raksi ga periti ni. Makna kata keturunan ni Syekh Ahmad ni salah satu daripada para mubalik, orang yang menyampaikan agama Islam. Seperti daripada orang-orang Arab. Maka para mubalik yang menyampaikan agama daripada mana berasal ni? Dari Hadramaut. Daripada Yaman. Maka Hadramaut ni kita kata satu cangwak bagi negeri Yaman. Adapun ibu kota bagi negeri Yaman ialah dikatakan Sana'a, supaya kita sini. Supaya Fatani, satu cangwak daripada Thailand. Maka ibu kota bagi Thailand ialah kena kepada Bangkok.
supaya kita kata sini ibu kotanya di Thailand ni Bangkok. Maka cangwak dia daripada Surat Thani, daripada Krabi, daripada Hanjai, tu dia panggil cangwak. Maka Hadramaut ni salah satu cangwak, salah satu muhafazah daripada negeri Yaman. Maka Tok Syekh Ahmad kita Tok Faridatul Faraid ni salah satu daripada para mubalik. Makna keturunan Syekh Ahmad ni daripada orang-orang yang membawakan Islam dan orang-orang yang menyampaikan Islam kepada tempat kita, kepada tempat lain. Sebab apa? Pada masa 7-800 tahun dulu, orang yang menyampaikan agama pada tempat kita, orang yang taburkan agama tempat kita, orang yang sebar agama tempat kita, bukan orang kita, yakni daripada para mubalik, daripada orang-orang Arab yang bagi wak menega ke tempat kita, daripada Nusantara, daripada Malaysia, Indonesia, yakni kedatangan daripada Hadramaut, asalnya daripada Syekh Said masalahnya. Dikatakan bahawa nasabnya, dikata bahawa nasab liluhurnya bertalian. Nasab Syekh Ahmad ni ataupun keturunan ni bagi Syekh Ahmad ni berasal daripada mana? Dikatakan nasab dia ni bertalian dan pula orang panggil bertalu mari dengan Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib. Nak royak kata Tok Syekh Ahmad kita ni talian titih baris dia duk berasalnya dan duk bersakuknya dan bergantungnya ialah talian daripada keluarga Nabi. Dah ni nak yak tahu besarnya. Ulama-ulama taning kita Syekh Ahmad dan Tok Syekh Daud kita ni, sungguh kita tengok sebab apa mereka ni hebat tu lalu. Syekh Daud siapa menyebarkan agama, mengajar dan mengaji siapa 42 tahun. Syekh Daud kita tak ada nak berkeluarga, tak ada nak berumah tangga, tak ada nak beristeri, tak ada nak bini, tak ada nak boleh anak. Kerana dia tu sanggupnya gerbang sebar dan agama di tempat kita bertanding ni. Dan Syekh Ahmad sendiri kerana taliye demo ni daripada para mubalik, orang yang menyampai agama daripada pihak sebelah Hadramaut. Kalau Syekh Ahmad, kalau Syekh kita kata Syekh Daud kita sebelah balik Taif tu. Ini nak royak kata Syekh Ahmad kita taliye dia tu daripada keturunan Nabi juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebab tu kita dengar daripada babak yang sepanjang kata kalau kita ada mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna kata kita ni daging darah kita ni ada bertaliye dan ada berhubung dengan keluarga Nabi. Tapi keluarga Nabi tu yang jauh-jauh. Kenapa? Di zaman 900 tahun, 800 tahun dulu, orang Arab pernah mari dakwah dan jadi mubalik menyampai dan tabur agama tempat kita. Dengan sebab itulah darah-darah Arab dan talian-talian Arab tu ada di orang-orang kita. Semacam Syekh Ahmad ni lah, dia talian ulama duk kaji mari, talian dia tu daripada bapa saudara Nabi ialah Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib. Daripada pak saudara Nabi ialah adik bagi ayah Nabi. Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Peringkat awal bagi Tok Syekh Ahmad kita ni lahir di Kampung Jamu. Makna lahir dia, tempat timur dia ialah di Kampung Jamu, Fatani. Ialah negeri petani lah ataupun cawak petani. Makna lahir dia, timur dia, beranak dia, tumpah darah dia di mana? Ialah Jamu. Dia panggil learning katanya Ampere Yak Ring. Ampere Yak Ring tu Jamu dah tu lah. Maka lahir dia tu di Jamu. Tapi kawasan mana Jamu tu kita kena tanya demo pula lah. Di kawasan sebelah balik tengah-tengah sejik Jamu tu ke, ataupun sebelah mari belah Likning ke, ataupun kawasan kota ni ke, kawasan mana tu kita kena tanya lah. Makna kata lahir Syekh Ahmad kita di kawasan Jamu, tapi Jamu tu di mana tempat yang berdobit, tempat yang tetapnya Fatani, yakni di Cangwak Tani pada malam Jumaat. Syekh Ahmad kita ni ia beranak pada malam Jumaat, lagi pula bahawa pada bulan Syakban. Beranak dia saat ni tu pada malam Jumaat, lagi pula pada malam Syakban. Malam Jumaat lagi pula malam apa? Hari apa malam Jumaat dilahirkan akan dia di Kampung Jamu, lagi pula pada 5 tarikhnya tepatnya dikatakan tepat 5 daripada bulan Syakban. Daripada bulan Syakban
Kemudian tahunnya 1272. 1272 Hijrah. Dah. Makna kata orang yang korung ke berapa belah ni? Korung yang ke-12 hampir masuk pada korung yang 13. Syekh Ahmad ni. Bertepatan bersama dengan 10 April 1850 ni. Kalau kita kira tahun miladi, tahun 1850 ni. Kalau kira mari siapa sekarang ni, makna katanya 100 tahun lebih dah. Hampir-hampir kat 200 tahun. 18, lah ni tahun 2000. Dah. Tahun 2000 makna kata 18 2000 tu, 200 tahun. Tapi ni 1850 ni. Makna kata 100 tahun lebih. Hampir-hampir 200 tahun. Pada mulanya dididik oleh bapaknya sendiri. Makna Syekh Ahmad ni siapa dia? Orang didik dia. Orang duk asuh dia, orang duk bela dia, bapaknya sendiri. Ni penting bagi ibu bapak. Bagi kita sendiri ni, kalau kita nak anak kita kok mana. Kita tengok Tok Syekh Ahmad kita siapa dia yang membela dia. Orang yang membela dia dan orang yang asuh dia ialah kena pak dia sendiri. Kerana bapak dia daripada orang yang alim, daripada orang yang berilmu. Maka kita di sekarang ni ibu bapa yang dihormati, saudara-saudari yang disayangi. Kemudian kita nak anak kita jadi lagu mana, maka kita kena buat lagu tu. Kalau kita nak anak kita jadi ulama, kita sendiri kena jadi ulama. Kalau kita nak anak kita jadi peniaga, kita sendiri kena peniaga. Kalau kita nak anak kita jadi pengkebun, maka kita sendiri kena jadi pengkebun. Kalau kita nak anak kita saat ni berjuru, kita sendiri kena berjuru. Dah. Ni bermakna katanya kita nak anak kita jadi gopo dia. Kalau kita nak anak kita jadi kerja kerja kita sendiri kena kerja kerja Kalau kita nak anak kita jadi orang ngaji, kita sendiri tu kena buat contoh dan pula kita sendiri tu kena ngaji. Tengok Tok Syekh Ahmad kita ni satu orang yang diasuh, ditarbiyah, dibelakan oleh bapa sendiri. Haji Wan Muhammad Zain. Bapa dia tu Haji Wan Muhammad Zain. Haji Wan Muhammad Zain ni ialah anak murid bagi Tok Syekh Daud. Atau Haji Wan Din bin Syekh Wan Mustafa. Dah. Kemudian berguru pula kepada bapa saudaranya. Mula-mula sekali dia duduk masa kecil-kecil, masa budak-budak, maka yang ngajilah ke ayah dia sendiri, ayahanda dia sendiri, ialah kena kepada Wan Muhammad Zain. Dah. Syekh Ahmad kita ngaji kepada Wan Muhammad Zain ialah ayah dia sendiri. Lepas tu dia pergi ngaji kepada pak saudara dia Haji Wan Din bin Syekh Wan Mustafa. Kemudian berguru pula kepada bapa saudara Syekh Wan Mustafa. Wan Mustafa tu dah dikatakan Wan Mustafa dikatakan siapa dia? Syekh Wan Mustafa. Iaitu saudaranya bapa saudara Syekh Wan Mustafa yang terkenal dengan gelaran Tok Guru Benang Dayak. Wan Mustafa ni dikenali akan dia tu dengan Tok Guru Benar Daya. Tok Guru Benar Daya. Ngaji ke pak saudara dia, dikatakan pak saudara dia saat ni tu kena pada Wan Mustafa. Syekh Wan Mustafa, panggil Syekh Wan Mustafa, yakni digelar dan dikenalikan akan Syekh Wan Mustafa ni dengan Tok Guru Benar Daya. Maka Tok Guru Benar Daya ni tali dia ni. Fok-fok Benar Daya ibu bapa. Dekat dengan Seno tu, telaga orang panggil telaga yang didapatkan Tok Guru Benar Daya tu boleh malam Lailatul Qadar, air terpenuh telaga. Kalau kita masuk jalan Seno, ya ada telaga panggil Laga Lailatul Qadar. Laga Tok Khamak ialah Tok Benar Daya. Wan Mustafa ni, cuba kita kaji. Kita tanya orang di kawasan Seno ataupun di kawasan Benar Daya. Maka Tok Benar Daya ni ialah kena kepada bapa saudara, ialah bapa saudara bagi Tok Syekh Ahmad. Tok Wan Mustafa ataupun Tok Guru Benar Daya ni yang dikenali ni ialah kena pada bapa saudara bagi Syekh Ahmad. Maka Syekh Ahmad duk ngaji pada bapa saudara dia ni. Syekh Wan Mustafa ni. Maka Tok Benar Daya ni dikenali kata Tok Khamak ataupun orang yang berkat. Iaitu seorang guru pondok yang sangat masyhur dipatani pada pertengahan kedua abad. Makna pada pertengahan abad dan pula masa yang kedua, maka orang dikenali akan Tok Benar Daya dengan Tok Guru besar dan Tok Guru masyhur. Maka kawasan tu Tok Benar Daya dan Tok Jaka. Tok Jaka, Tok Dalo, Tok Mokngo. Lagi pula gapo lagi Tok Bereok. Ni Tok Cuma. Lagi pula kita tahu Tok Fobok ni, Fobok Deben ni. Ni Fobok masyhur di zaman tu. Maka Tok Benar Daya ni salah satu daripada orang yang masyhur. Tok Guru yang masyhur, Tok Guru yang terlatah, Tok Guru yang dikenali. Ialah kena kepada bapa saudara bagi Syekh Ahmad, tempat Syekh Ahmad ngaji sebelum pada dia nak naik Mekah. Dah. Abad yang kedua, yakni ke-19 belah mengapa? Ke-19
ataupun ke-19. Mana tahun yang 19, yang ni dikatakan kedua abad. Abad yang kedua, tahun berapa? Ke-19. 19 ni, makna kata lah ni 100 tahun lebih lah, 120 tahun Masihi, yakni tahun miladi. Ataupun tahun diberanak, dilahirkan Nabi Isa AS. Wan Ahmad adalah orang, Wan Ahmad ni, Syekh Ahmad kita ni, adalah seorang yang sangat cerdas otaknya. Wan Ahmad ni salah satu daripada seorang yang sangat cerdas, yang sangat cerdik, yang sangat bijak otaknya. Sebab tu otak dia ni bijak. Ibu bapa, ya kadang-kadang kita ni orang otak bijak, orang otak tak bijak. Tapi nak ayat tahu Syekh Ahmad kita tu Faridatul Faraid ni daripada salah satu orang yang otak cerdas, otak cerdik, otak bijak. Kamu dia orang mula-mula tahu otak bijak, ya bijak. Orang panggil otak geliga. Makna kata getah yang ada oleh otak dia ni, ia dengan gapo ia lekat. Ya dengan gapo ya takak, ya dengan gapo ya lekat. Maka otak ya kacuh mari dengan hati. Orang panggil zihin dia, hati dia. Ni otak kita ya ada 3 lapis. Semua royak semua dah. Otak orang ni ada 3 lapis, maka ya duduk depan ni, ya duduk tengah ni, dan pula di belakang. Peringkat bagi otak ya ada 3 peringkat. Peringkat pertama, kalau kita ngapa pertama, ya duduk sini. Peringkat 2, ya duduk tengah ni. Kalau kita ngapa lama, berderah murajaah, ya duduk lek belakang ni. Supaya kita baca Fatihah. Ya ingat, tak lupa dah. Maka masalah orang ada jadi benak, jadi gapa ni, masalah getah otak. Tu yang nak bahas getah otak. Tapi nak royak kata orang yang otak cergah dah, alhamdulillah, ya tak ada kena hafal banyak, ya tak ada kena baca banyak, tak ada kena baca banyak, ya mudah ingat. Tapi orang yang benak ni la Allahu Akbar, baca lepas ulang kali, ulang kali, ulang dah, lepas ulang, tapi tak lekat sebab otak getah dia tu kurang. Tapi ya ada cara ya di dalam Islam. Kita baca doa dan kita jaga makan ni, kita jangan duk makan barang becing banyak, jangan masalah makan benda-benda tak molek banyak. Kita tengok tu pos kita tahu hak learning tok gula ni, tu khalimat kedi kita. Khalimat kedi ni banyak kali mau tu cerita ni daripada khalimat kedi ni, dia ni orang satu orang yang kedi, tapi orang yang otak tajam. Otak geliga. Supaya Tok Syekh Ahmad kita, dia baca kitab sekaligus, dia ingat dah dalam otak. Supaya dengan kereng tai kesan, supaya dengan benda tepat ke apa. Alat untuk tai kesan pring tu dia, tu nampak selalu dah. Lekat selalu dah. Otak dia tu makin, otak dia tu cergas. Sebab itulah orang yang otak bijak ni satu nikmat yang besar ibu bapa. Satu nikmat yang yang besar lah. Yang lebih. Makna kata orang yang Allah Subhanahu Wa Taala otak tu bijak, makna tu satu nikmat yang besar. Sebab tu perlu juga bagi orang-orang yang nak dapatkan ilmu ni, makna kata ia kena cerdik juga, ia kena cergas juga. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah kata dalam satu perkataan dia, lan tanalal ilma illa bisittatin saumbiha bibayanin, saumbiha bitafsiliha bibayanin, zakain wa hirsin. Ada zakain wajtihadin wa hirsin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Otak ni salah satu. Ini alat yang nak megang ilmu. Ini alat yang nak dapat ilmu. Makna kata bagi orang ngaji ni perlu kepada otak yang kena jaga. Jangan duk makan benda-benda tak baik. Jangan duk makan benda-benda tak molek daripada barang orang curi. Jangan ni orang panggil salah satu yang jadi gelap perut kita. Apabila gelap perut kita, otak kita pun ia jadi lambat. Ni sebab tu kita kena jaga kat ibu bapa. Anak-anak kita nak makan, kita nak minum. Rezeki yang kita dapat ni, adakah daripada rezeki yang halal, daripada rezeki yang haram. Jadi kalau setiap hari anak kita nak makan benda haram, benda syubhat, benda haram, benda syubhat, ini salah satu daripada anak kita jadi gelap perut. Salah satu daripada anak kita jadi keras perut. Salah satu daripada anak kita ngaji payah. Sebab apa? Kerana kita duk jamu dia, duk makan ke dia benda-benda yang haram. Maka otak nak cergas ni salah satu daripada tarbiyah daripada orang tua, ia kena jaga juga daripada makan ni anak dia tu. Makan ni. Kemudian Imam Syafi'i kata lan tanalal ilma, tidak tercampailah engkau akan ilmu. Engkau tak dapatkan ilmu illa bisittatin malakan nikah. Imam Syafi'i kata saumbi apa?
Imam Syafi'i kata lan tanalal ilma illa bisittatin saumbiha bitafsiliha bibayani. Aku nak cerita ni perkara dengan tafsir satu persatu dengan kenyataan. Pertamanya zakain. Ni. Orang nak dapat ilmu pertama sekali Imam Syafi'i kata syarat nak dapat ilmu kena cerdik. Dalam ngaji tu kena cerdik. Dalam ngaji tu kena bijak. Kena ada taktik. Ni. Supaya kita tahu Syekh Ahmad kita. Sebab apa dia dikatakan tokoh ulama yang ketiga. Dikatakan ulama besar dan juga ulama besar petani yang ketiga. Ataupun dibilangkan oleh ahli-ahli sejarah, ahli catatan. Kata Syekh Ahmad kita daripada ulama-ulama yang terbesar. Yang termasuk dalam ulama Nusantara, ulama petani kita. Kenapa? Kerana Syekh Ahmad kita cerdahnya, bijaknya otak. Maka salah satu daripada Imam Syafi'i kita cerita, orang yang nak dapat ilmu yang pertamanya, lan tanalal ilma illa bisittatin. Yang pertama, zakain. Yakni kena cerdik. Kena cerdik. Otak dia kena makan, otak dia kena cerdik. Dia pun jadi bijak cara nak ambil dengan apa suruh Tok Guru. Maka dia pandai dobik, pandai ikat, pandai gapo. Sebab ilmu ni, makna kata Imam Malik kata al ilmu saidun wal kitabatu qaidun. Imam Malik rahimahullah katanya ilmu itu dikatakan satu perburuan, satu benda pemburuan yang liar. Yang liar. Makna kita dapat dia saat ni, payah weh. Nak dapat kena hafal lah, kena telooh lah, kena baca lah. Tidur tak tidur, mata siapa jadi apa? Orang panggil mata saat ni tu siapa jadi gelebek, jadi mata biru, jadi mata saat ni tu nampak belah, nampak mata bunyuk ya. Nampak tak jadi jernih. Kenapa? Kerana tidur tak tidur, makan tak makan. Pertama Imam Syafi'i kita royak katanya kena cerdik. Ni dengan syarat ni. Kerana Tok Syekh Ahmad Tok Faridatul Faraid orang yang cerdik, yang cerdas, yang bijak. Yang kedua Imam Syafi'i kata wajtihadin, kena bersungguh dalam ngaji tu, kena bersungguh. Kena bersungguh, makan tak makan, tidur tak tidur. Kena bersungguh lah. Makna kita kena rajin baca. Ni nak royak kepada ahli-ahli ngaji semua ni. Jadi kita ngaji ni nak dapat ilmu ni, yang pertama sekali syarat yang pertama taat kepada Tok Guru. Tu syarat pertama besar kali tu. Kena taat, kena ikut dengan cara Tok Guru royak. Dan kita jangan lakah perkataan Tok Guru. Jangan lakah dengan apa diajar Tok Guru. Jangan Tok Guru berasa hati. Ini syarat yang pertama nak dapatkan ilmu. Maka masalah ngaji tu kena bersungguh. Kena bersungguh. Lepas tu bersungguh. Bersungguh tengok kitab. Kita tengok kitab. Lepas tu kita kena baca. Dan kita kena baca, kena lepas ngaji klik tengok. Sebab itulah mula babas yang kita kata, di dalam cara mengaji saat ni tu, mana ada syarat dia. Mula babas yang kita dalam kata almarhum Syekh Syekh Husin kita, ataupun mula babas yang kita, makna kata ngaji setepak-setepak ni, makna kata 3 kali ngaji. Ni bapa dengan molek dan pula pelajar-pelajar semua, kalau sekira ada daripada penonton-penonton kita, daripada pelajar-pelajar, daripada pengaji-pengaji, makna kita ngaji tu kena ngaji 3 kali. Lagu mana ibu bapa? Ni cara ngaji ni. Kena cerdik dalam ngaji, lepas tu kena rajin, kena ijtihad, kena bersungguh. Ngaji saat ni tu kena 3 kali ngaji. Jadi makna kata hak ni hari ni kita nak ngaji Tok Guru. Masalah Tok Guru nak baca sini. Misalnya bab fiqh atau bab wudu. Bab al-wudu, babul wudu. Makna terbelum pada kita nak masuk pergi mengaji Tok Guru. Makna kita ngaji dah pondok. Kita ngaji dah tengok babul wudu. Apakah rukun wudu. Yang pertamanya gapo, yang keduanya gapo. Lepas pada kita baca, sini Tok Guru pak pelik sikit, pak selit sepik sikit, kita perhati Tok Guru nak surah ke mana. Jadi kita pahalah ni, tapi Tok Guru nak surah lah ke mana. Jadi makna kata mula kita ngaji cara kita sendiri. Kali pertama ngaji dengan cara sendiri, dengan kita telooh, dengan kita tengok. Yang kedua kita nak tahbala, nak tafsir, tas masjid, kita mengaji ke Tok Guru surah. Tepat kita tak faham, tepat jadi selit sepik, kita perhati Tok Guru nak surah agana. 2 kali ngaji. Pertama kita ngaji tah pondok, tengok sendiri, belajar sendiri. Yang keduanya kita ngaji ke Tok Guru. Masuk Tok Guru, Tok Guru mengajar surah gini-gini. Tepat yang kita tak faham, tepat yang kita tak gerti maka kita ngaji ke Tok Guru pula. Lepas daripada kita ngaji, lepas dah Tok Guru surah kita saat ni tu,
Dah. Lepas tu dah tok guru surah kita gapo gitu gini dah, kita klik pondok pula. Klik pondok pula saat ni tu, maka kita klik ngaji sekali lagi. Ngaji pula sekali lagi. Ngaji tengok tok guru surah saat ni. Tempat tok guru surah plek-plek kita dobik tanda. Kita tanda, kita dobik, we jadi besar-besar dobik, we jadi cerak supaya apa? Kita nak tengok masa kita tua sikit lagi. Deh. Makna katanya dah. Kita tanda molek. Makna ngaji pertama, ngaji tah pondok, belum nak ngaji tok guru. Lepas tu ngaji tok guru, lepas dah ngaji tok guru, klik ngaji pula sekali lagi. Makna tu tempat ngaji tu, kita ngaji 3 kali. Ning hak mula babaseng kita pesan, kalau siapa dia nak dapat ilmu, insya-Allah cuba turut, cuba tengok, cuba ikut dengan cara mula tok guru kita goyak, insya-Allah orang ni dapatlah ilmu. Dan kalau bagi pelajar-pelajar ilmu, dia akan hasillah ilmu ngaji 3 kali. Belum pada nak masuk ngaji lu sendiri, tengok lu sendiri, sini pak payah lagu mana tok guru nak surah. Lepas pada kita ngaji sendiri, naik tah bala, naik tah sejik, ngaji tok guru surah pak payah, kita tanda, kita dobek. Sebab tu Imam Malik kata al ilmu saidun wal kitabatu qaidun. Cara nak tamat ilmu yang liar ni kena dobek, kena tanda. Jangan dia buat tengok tak tanda tu. Dah. Dah. Jadi mana katanya masalahnya dah. Kita kena ngaji 3 kali tu cara kita nak dapat. Imam Syafi'i kata kena cerdik, yang kedua kena loba, yang ketiganya Imam Syafi'i kata kena wahirsin, kena loba. Dalam ngaji kena loba. Walaupun kita ngaji dah hari ni, mengaji pula. Walaupun ngaji dah setengah hari ni, pagi ni, tengah hari ngaji pula. Tengah hari ngaji, petang ngaji, kena loba. Deh, kena lobo. Kena lobo dalam ngaji kita tu supaya kita lobo wak kebun tu lah. Lobo kebun, fofok wak kebun ya tahu. Lepas beli sekebun hai nak sekebun lagi weh. Lepas beli sekebun hai nak sekebun lagi. Tanah dia sekebun hai wasa nak lagi. Mana lobo lagi je. Baru orang ni ya, baru orang ni kaya, baru orang ni lebih. Deh, bagi orang buat kebun yang tahu lobo lagi mana? Ada dah kebun dia 4-5 rah. Wasa nak pula sebuah lagi, wasa nak sekebun lagi weh. Deh, kalau pesen orang main beli rumah pitu, ada dah rumah pitu 4-5 tip itu. Duit pun lebih, beli tambah pula. Lobo. Yang ketiga, lobo. Yang keempat, wabul ghatin, kena cukup masalah belanja. Dalam belajar, dalam mengaji, tika yang mengaji tu, kena cukup. Dalam belanja, jangan sesak sangat. Ni nak mengaji boleh-boleh, nak hijau boleh-boleh, ngaji boleh, hijau boleh-boleh. Lagu tu orang panggil tak nak boleh juga ilmu. Yang kelima, makna tawa irsyadu ustazin. Makna kata ustaz dan tok guru hok nak ilmu kita kena mursyid. Mursyid makna tanah mursyid, yakni makna kata kena jadi tok guru yang pandai, tok guru yang warak, tok guru yang ikhlas yang nak ilmu kepada kita. Yang kelima, tuli zaman, yakni kena panjangkan masa yang kita belajar tu. Masa belajar tu 10 tahun, 20 tahun. Tengok tu Syekh Daud kita, Syekh Daud Al-Fatani, ngajinya siapa umur dia duk ngaji, belajar di rumah. 5 tahun kepada ayah dia, pada keluarga dia. Lepas tu ngaji di Aceh 2 tahun. Lepas tu nak ngaji Mekah pula 30 tahun. Ngaji di Madinah pula masalah 5 tahun. Siapa 42 tahun Syekh Daud. Nak ngaji tuli zaman. Imam Syafi'i kata nak dapat kena tuli zaman. Apa tu cara ngaji nak dapat saat ni tu. Bagi kalau kita orang beramal, dah kita kena cara orang beramal ni. Kalau nak wijaya, mula-mula sekali mau nak besar. Mau nak royak. Orang nak buat amal ni pertama sekali kita baca Fatihah dalam tiap-tiap amalan kita nak buat. Yang pertama sekali kita baca Fatihah, kita hadiah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita baca Fatihah hadiah kepada 2 ibu bapa kita. Dan yang ketiga, kita baca Fatihah hadiah kepada segala guru-guru kita. Ni kalau orang beramal. Jadi kalau orang mengaji, kalau orang mengaji, dia cara nak mudah lah mengaji dia. Yang pertama masa ketika kita nak buka kitab ni, kita baca mik asmaya dulu, mik wuduk dulu. Lepas tu kita baca duk nyatak molek, duk sila molek. Lepas pada tu kita mik asmaya, lepas pada tu kita baca apa? Yakni kita baca Fatihah, lepas pada tu kita baca ayat kursi, lepas pada tu kita baca selawat atas Nabi sebanyak-banyak.
Baca selawat tan Nabi, selawat tibil qulub ko, selawat Fatih ko. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Ataupun kita baca selawat Fatih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fatihi lima awril. Ataupun selawat yang lain, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ning bagi fok-fok ngaji, kalau nak dapat ilmu yang berkat, kena duduk le asmaya sokmo. Belum nak buka kitab, baca Fatihah, bacakan ayat kursi, bacakan selawat. Lepas pada tu baca alam nashrah, boleh 12 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak lam allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, baca tu 12 kali. Lepas pada tu kita bacalah doa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, minta mencahayakanlah hatiku. Allahumma nawwir qalbi, Allahumma nawwir qalbi. Hei Allah, minta mencahayalah, membersinalah, membersinakanlah hatiku binuri hidayatik, dengan cahaya hidayah Engkau. Kama nawartal arda, semacam mana ya Allah akan mencahaya, akan mencerahkan muka bumi ini binuri syamsika, dengan cahaya bagi matahari Engkau ya Allah. Baca doa ni. Kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahim. Bacalah doa mana-mana Nabi ajar tu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahim. Baca doa ni beberapa. Ni nak ajar pada fofok ngaji. Bagi orang tua pun tak ada masalah. Tiap-tiap apa amalan, tiap-tiap apa kita nak belajar, nak mengaji Quran ke di kampung ke di apa, maka kita ambil asmaya. Maka kita baca Fatihah sekali, minta Tuhan tunai hajat kita, bukakan hati kita. Baca ayat kursi, minta Tuhan tolak bala-bala semua hak kita nak ngaji, hak payah pun ni minta Tuhan tolak. Baca selawat, minta Tuhan sejuk hati kita. Apa yang kita payah ingat, minta mudah ingat. Hak ingat dah tambah ingat. Lepas pada tu kita baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Lepas tu baca doa ayat sani, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Dah. Baca doa ni semua. InsyaAllah kalau bagi orang ngaji, InsyaAllah dia berjaya dan pula dia mudah. Tapi kena buat semua, kena istiqamah ibu bapa. Dan adik-adik kita semua pelajar-pelajar yang duk mendengar. Nah, kemudian Tok Syekh Ahmad kita satu orang cerdas. Sudah diakui dah alim semenjak berusia 12 tahun lagi. Makna Syekh Ahmad kita ni orang yang alim pada masa umur 12 lagi. Jadi umur dia 12 tahun dia sudah jadi alim dah. Ni kata ulama, pencatat sejarah daripada muarikh, orang catat sejarah, Syekh Ahmad kita umur 12 tahun ni jadi orang alim. Macam Imam Syafi'i kita rahimahullah. Imam Syafi'i kita maka ketika duk ngaji di Baghdad, duk klik mari ke Mekah ngamuk dia, duk ngaji kepada Imam Malik, klik pada Baghdad, maka umur 12 Imam Syafi'i dan pula Imam Abu Hanifah umur 12 tahun diletakkan dia, diakui oleh ulama-ulama di Baghdad, ialah dia sebagai jadi mufti di Baghdad. Nak royak kata Imam Syafi'i kita ni orang alim masa kecil lagi, dan Tok Syekh Ahmad kitanya maka orang kenali dia, dan orang-orang di Bandar Raya saat ni Tok Guru Bandar Raya tu dia kata pok saudara dia, maka dia alim yak kecil lagi. Alim yak budak lagi, umur 12 tahun tu yak alim dah. Demikian tegas Ustaz Wan Muhammad Saghir Haji Abdullah cucunya. Tegasnya Ustaz Wan Muhammad Saghir bin Haji Abdullah, cucunya cucu Syekh Ahmad. Dah tegasnya. Nah, itulah ibu bapa dan saudara-saudari semua. Guru-guru di Mekah, guru Syekh Ahmad kita di Mekah. Guru dia ni cara-cara, ingatlah ibu bapa, kalau kita nak anak kita jadi baik, nak anak kita jadi berjaya, di hari ni kita tak ada kena kira banyak. Kita tetapkanlah amalan istiqamah kita. Nah, dengan perkara duk berlaku,
dengan perkara duk terjadi, dengan perkara duk jadi hara-hara. Ni belum kiamat lagi ni, belum kiamat lagi. Tuhan kata la apa? Nah, uksimu Allah apa? La uksimu biyaumil qiyamah tu makna kata tak ada berlaku kiamat lagi, tapi nak yata hara-hara di hari ni bermacam-macam, berkelai-kabutlah kita. Tapi yang mau nak royaksanya, walaupun berkelai-kabut macam mana, walaupun keadaan susah hara-hara setara mana, duk jadi bermacam-macam, tapi kita jangan tinggallah doa dengan Allah. Kita tetapkanlah amalan kita, tetapkanlah jumuah kita. Kalau kita buat jumuah dah, kalau kita semaya tak tinggal dah, tambahkanlah sunat-sunat gatik, tambah tik zikir-zikir, tambah gatik Quran-Quran, lepas tu doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu jangan tinggal. Doa wi banyak. Nah, doa wi banyak. Doa wi banyak, insya-Allah dengan doa kita Allah Taala tak tolak. Tuhan kata dah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyu'minu bi wal yarshna falyu'minu bi. Dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala firman kata, wa iza sa'alaka ibadi, dan apabila memohonglah engkau, memohonglah hamba engkau ya Muhammad akan daku. Wa iza sa'alaka ibadi, apabila memohong akan dikau ya Muhammad oleh hamba-hambaku. Fa inni qarib, Tuhan kata sesungguh aku dekat dengan hamba tu. Jadi kalau kita nak Allah Taala dekat dengan kita, nawi Allah Ta'ala hampir dengan kita, nawi Allah duduk dengan kita, nawi Allah Ta'ala sekali dengan kita, rahmat Allah sekali kita, maka kita berdoa. Dalam ketika berdoa ni, Tuhan hampir dengan kita. Ilmu Allah Ta'ala dekat dengan kita. Allah Ta'ala sekali dengan kita. Sebab tu, siapa-siapa nak Allah Ta'ala dekat dengan dia, hampir dengan dia, maka dia berdoalah dengan Allah Ta'ala banyak. Tuhan kata, fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku perkenankan. Ujibu da'watad da'i. Yani Allah Ta'ala aku memperkenang dan aku terima akan doa bagi orang yang berdoa iza da'an, apabila ia berdoa kan akan daku. Apabila ia berdoa akan daku saat ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terima dan kabulkan doa dia. Falyu'minu bi, maka hendak berimanlah ia, hendak berimanlah mereka itu bi dengan aku. Berimanlah mereka itu, percayalah mereka itu, hamba-hamba tu dengan aku. Jadi masalah kamu nak royak sikit, sa'atul ijabah ataupun sa'atul istijabah, doa-doa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibu bapa, ia ada masa-masa yang terkhusus. Jadi dengan molek daripada penonton-penonton semua, daripada ibu bapa, saudara-saudari, dan pula daripada pengikut-pengikut tilai esok kita ni, maka dengan molek Allah Ta'ala terima doa kita di masa mana? Ni ia ada masa dia, dalam masa seminggu, dalam masa sehari, ia ada orang panggil masa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima doa kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima doa kita. Masa mana? Ini duk khilaf di antara ulama. Jadi kata setengah masa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima doa kita dalam masa sehari bila? Kata setengah daripada ulama, masa yang Allah Ta'ala terimakan doa kita ialah masa setiap-tiap selepas daripada semaya fardu. Makna kata tiap-tiap kali kita sudah semaya, sebab itulah di dalam hadis Nabi tu tak sewi kita bangun lagi. Tak sewi kita akak punggung lagi. Kita duduk tenir dulu, kita baca dulu doa, baca wirid dulu. Kalau hak mula tok dahlah kita dulu, Yesus bacakan wirid, ya Rabbi ana zalamtu wa ana asatu wa ana jahiltu, ya Rabbi ana zalamtu wa ana asatu wa ana jahiltu, ya Rabbi ana zalamtu wa ana asatu wa ana jahiltu. Hi Allah, aku zalim diriku sendiri ya Allah, wa ana jahiltu ya Allah, aku ni satu orang yang jahil Allah, wa ana asatu, dan aku orang yang jahat. Lepas tu kita berdoa dengan Allah. Hak Tuhan kata pada ayat tu lah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Makna Tuhan tu kata aku terimakan doa bagi orang yang berdoa, tapi doa di bila doa ni kita nak letak mana? Maka masa istijabah Allah Ta'ala memperkenan doa hamba, yakni tiap-tiap kali selepas pada semaya fardu satu. Dan satu lagi doa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak terima doa kita, kata ulamanya, yakni di antara waktu lepas subuh, di antara matahari nak naik tu, kita berdoa situ.
Dah. Kita berdoa selepas subuh di antara matahari nak naik, belum pada kita nak semayakan sunat isyraq saat ni, kita baca doa situ. Tu kenapa? Kerana situ orang panggil tempat bertukar malaikat malam, dia nak naik ke langit, malaikat pagi dia turun mari. Maka kita berdoa di situ, tapi dimakruhkan kita semaya sunat. Dah. Dan salah satu lagi pada doa kita saat ni Tuhan nak terima, yakni doa kita kata ulamanya sa'atul istijabah, yakni tiap-tiap kali lepas orang beh. Lepas daripada orang iqamat, maka kita saat ni tu apa? Yakni kita berdoa dengan Allah tiap-tiap kali selepas pada orang beh, lepas pada iqamat kita berdoa dengan Allah. Maka ni doa yang Allah Taala memperkenan dan Allah Taala ta'rab lagi pula terimakan doa bagi seorang yang berdoa. Deh. Kemudian Tok Guru kita nak oyak sikitnya, Tok Guru daripada Tok Syekh Ahmad kita di Mekah, selanjutnya beliau meneruskan pengajian ke Kota Mekah. Syekh Ahmad kita duk mengaji di Kota Mekah saat ni, terusnya di antara guru-gurunya, guru Syekh Ahmad satunya ialah satu Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Wafat di Madinah tahun 1304 Hijrah. Makna kata 100 tahun lebih. Lah ni 1440 apa? Yakni 41. Makna kata 100 tahun lebih dah. Makna kata Tok Guru bagi Tok Syekh Ahmad ni matinya dah 140 tahun dah. 100 dekat-dekat 130 tahun dah mati ni. Tok Guru dia yang ngaji ialah di Mekah, ialah kena pada tu Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Yang kedua Tok Guru bagi Syekh Ahmad ialah Hasbullah, Syekh Hasbullah. Yang ada dikata Syekh Hasbullah ni Muhammad bin Sulaiman, wafat 3. Ada 3 wafat 3 Maraj yakni tahun 1917 Hijrah. Dah bukan hijrah ni, 19 ni miladi ni. Dan yang tiga Syekh Nikdi. Syekh Nikdi ni ialah anak saudara bagi Tok Syekh Daud. Dah ngaji pada Syekh Nikdi ialah Fatani, yakni Abdul Qadir bin Abdul Rahman, wafat tahun 20 gawa, yakni pada tarikh 22 Ifri 1898. Ni setengah daripada Tok Guru bagi Tok Syekh Ahmad. Dan setengah daripada Tok Syekh Ahmad lagi Syekh Wan Muhammad Ali Kuntan bin Abdul Rahman Klantaniyu. Wafat sekitar tahun 1913 Masihi. Ni Syekh Wan Muhammad Kutai di Kelantan lah. Kutai ni di Kelantan. Kelantan. Maka tu dia salah satunya daripada Syekh Wan Muhammad Kutang, yakni Kelantan. Ya ada kutai putih, balasah putih tu. Kalau kita pergi Kelantan tu, ya ada kutai saat ni tu, balasah putih. Deh. Dan pula yang kelima daripada Tok Guru bagi Syekh Ahmad kita ni, Wan Ahmad bin Muhammad Zain. Syekh Wan Ahmad ataupun Syekh Ahmad kita ni, Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Tok Guru yang kelimanya dia duk ngaji Mekah ialah Syekh Nikmat Kecik Fatani Muhammad bin Ismail, wafat pada tarikhnya ni. Pada hari tepat ni daripada tahun 1915. Yang ngaji ni Tok Guru bagi Tok Syekh Ahmad kita. Maka ada dia mau tanya sikit berapa, dia katanya baboson la yakma fanlail rusuk kau cai ngai nakah. Aduh. Lepas tu dia mau tanya masalahnya, dan dia mau tanya masalah kerana kita nak jawab sikit masalah. Dia katanya ni daripada saudara kita Rahmah, lagi pula Ahmad. Dia kata babo wela rautam amal ibadat thamai chop ma kwam kit ti mai hai di. Ada kwam kit ti mai hai di ataupun masalah tika duk buat amal ibadat saat ni tu, jadi duk mari ukara duk jadi tak molek lah hati kita. Bukan luar. Jadi kata babo wela rautam amal ibadat thamai chop ma kwam kit ti mai hai di. Makna kata dalam ketika ibadat saat ni tu duk jadi benda mari tu benda-benda hak tak comel, benda-benda hak tak molek. Deh, benda hak tak comel, makna kata telitah sen ni. Sebab tu mau nak royak sikit di sini. Jadi masalahnya dah, jadi ketika dia saat ni tu dah ketika dia saat ni duk buat amal ibadat gapo gitu ini, jadi duk mari perkara-perkara yang tak comel. Hak ni kalau kita mengaji di dalam ilmu tasawuf ni orang panggil khawatir. Jadi dia tanya ta dalam ketika kita buat amal ibadat dalam semaya ke, ataupun dalam ketika kita semaya sunat, ataupun ketika kita baca Al-Quran,
ataupun kita duk zikir, dia kata wahai mari benda-benda tak comel. Dah, benda tak comel. Sebab tu kalau di dalam ilmu tasawuf dia panggil gapo lagu ni? Dia panggilnya ialah al-khawatir. Gapo khawatir? Yakni telitasan-telitasan yang dibangsa kepada kita yang datang ke dalam hati kita. Maka telitasan kita ini ia ada dua ibu bapa. Dan saudara-saudari telitasan duk mari di hati kita ni, di hati kita panggil maidan. Satu tempat yang duk berubuk oleh malaikat dan akal, dan tempat duk berubuk oleh syaitan dan nafsu. Kemudian siding ni orang panggil maidan. Satu tempat yang duk berubuk oleh nafsu, dan satu tempat duk berubuk oleh akal. Satu tempat berubuk oleh malaikat, satu tempat berubuk oleh syaitan. Kemudian telitasan ini ia ada dua. Ada telitasan itu orang panggil khatarun samawiyun ataupun khatarun ilahiyun. Telitasan yang bahasa langit dan telitasan yang bahasa ketuhan Tuhan ni. Jadi kalau kita semaya saat itu dalam semaya kita boleh tawajuh dengan Allah. Jadi boleh kita ingat ke Allah, boleh kita tawajuh wasa khusyuk dengan Allah di dalam setiap-tiap semaya kita saat itu. Jadi makna kata telitasan kita tu orang panggil khatarun samaiyun ataupun khatarun yang bahasa ilahiyun. Yakni telitasan yang bahasa kita saat itu, nah orang panggil apa? Yang bahasa langit, yang bahasa ketuhan ni. Makna telitasan itu daripada Allah. Makna kata telitasan yang disukai oleh Allah dan pula dan benda tu juga akan dibawakan oleh malaikat-malaikat mulhim yang ada di kanan kita. Dan satu lagi, satu laginya masalah telitasan saat itu orang panggil telitasan yang bahasa apa? Yang bahasa belah kiri orang panggil khatarun syaitaniyun. Ataupun orang panggil telitasan yang bahasa syaitan, yakni dalam semaya duk ingat kepada kebun dia, ingat ke dia, sekarang ni tak ada ni, kalau tak gila ni nak pergi pia mana lagi ni. Dalam semaya tu telitasan baju kebun tak ada buah lagi, dia tak ada jeruh lagi, gotu-goni tak ada buat lagi. Hak ni orang panggil telitasan yang dikatakan waswasiyun. Waswasiyun, telitasan yang bahasa waswas yang dibuatkan akan dia oleh syaitan. Adapun telitasan dua, yang pertama telitasan khatarun samaiyun ataupun ilahiyun. Hak ni yang mengajak, yang diberi ataupun yang dibawa, yang diberikan ataupun apa dia kita nak royaknya, yang duk mentelitahkan akan seorang itu oleh malaikat mulhing sebelah kanan dia. Orang panggil telitasan-telitasan hak duk mikir nak baca wi khusyuk, apa tak khusyuk, tarik mari wi khusyuk, tak ingat pada makna Quran, ingat pada makna Quran, tak ada tadabbur makna Quran, kita ingat pada tadabbur makna Quran. Hak ni orang panggil telitasan yang dibuat-buat akan dia oleh malaikat mulhim, lagi pula yang diajak akan dia oleh malaikat mulhim, lagi pula yang diheret akan dia oleh malaikat mulhim dengan akal. Adapun duk telitah ngaruk dalam maya, duk ingat kedah dalam semaya, duk ingat kau kerja, duk sibuk dengan dalam semaya dah tu rata lagi. Hak ni orang panggil telitasan yang dikacau akan dia oleh para syaitan. Adapun niat apa nak telitasan yang baik, ni orang panggil telitasan yang dikanaki ataupun yang dibuat akan dia oleh para malaikat. Sebab tu kita semaya tu kalau kita nak wituk telitasan ni, kita kena banyak zikir. Banyak zikir Allah, Allah luas semaya. Zikir kena hidup ibu bapa. Siapa-siapa yang tak hidup zikir luas semaya, maka le semaya ni dia banyak nak jadi ganggu-ganggu weh. Sebab orang panggil gangguan pertama, gangguan yang dibuatkan oleh syaitan yang ada sebelah balik kiri kita, nama wiswas. Dia akan kacau, dia akan mesila, dia akan mendatangkan orang panggil perkara-perkara yang mesibuk dalam semaya kita. Ya payah sikit kalau kita luas semaya tak ada hidup zikir. Mana terluas semaya kita kena hidup zikir, ratik la ilaha illallah lepas semaya hak modok royak tu. Maka dia tanya selaginya, dia kata babo ya tambah rau rau clock ลูก 7 โมงเช้าแต่เราออกออกเลือกก่อนapa tu dia kata dia beranak dah beranak anak saat itu pukul 7 pagi. Lepas tu tubik darah saat itu belum daripada tisam. Tubik darah tu pukul 3 tahun tisam,
ya tambah subuh nan rautang qada mai subuh kena qada dak. Jadi dia saat ni tu beranak pukul 7 pagi. Beranak saat ni tu pukul 7 pagi. Nah, kemudian dia saat ni tu baik darah tu pukul 3 malam lagi. Pukul 3 pagi. Jadi nak tanya kata lepas daripada dia saat ni tu beranak, nah selepas daripada dia nifah, sebulan ataupun ne bulan ne 10 hari, lepas daripada tu dia saat ni tu kena qada ke dak subuh dia. Dah. Jadi dia mau tanya tu kena qada ke tak kena qada subuh dia. Jadi darah tu baik malam lagi, tapi beranak saat ni tu naik pukul 7 pagi. Dah. Jadi makna katanya kita kira sini masalah wiladah. Wiladah tu orang panggil tubik darah dengan sebab beranak. Mantap beranak poh tubik saat ni lepas pada mengumat tu tubik dengan darah, tubik dengan kuning, tubik dengan gapo semua tubik gi. Dah. Ketika tu larikan kita saat ni tu masalahnya gapo? Yakni semaya. Sebab apa orang panggil maniknya? Sebab wiladah keluar darah tubik sekali dengan anak periti ni. Lepas pada tu dok tubik darah sikit. Lepas daripada beranak namanya darah nifas. Adapun darah sekali dengan anak, sekali dengan tubuning, sekali dengan apa, hak tu dia panggil darah wiladah. Lepas daripada beranak dok sehari 2 hari dok tubik darah dah, hak tu nifas. Maka itu orang panggil manik yang menegahkan kita semaya. Tapi masalah dia tanya katanya, jadi dia tubik darah pukul 3 pagi lagi, 3 malam lagi. Ada ketika ni nak semaya tak boleh sebab darah tubik dah. Dah. Darah tubik dah. Jawab katanya, dia tanya kata, kena qada atau tak kena qada subuh? Nah, dah. Kena qada ke tak kena qada? Jawab katanya, masalah ni. Nah, makna kata darah tubik pukul 3 lagi. Makna kata, tak ada kena qada lah sebab darah tubik belum pada subuh lagi, pukul 3 lagi. Nah, makna kata manik dia saat ni tu sebelum daripada semaya subuh lagi. Makna kata selepas daripada dia beranak, selepas daripada dia nipah sebulan ataupun sebanyak nipah tu 10 hari, maka selepas daripada tu jawab katanya kena qada ke tak kena qada subuh dia. Jawab kata tak ada kena qada lah subuh dia dengan sebab darah dia tu datang manik tegahkan dia tu semaya saat ni tu belum daripada waktu subuh lagi. Dah, belum daripada waktu subuh lagi. Dah. Bermakna kata ketika ni dia saat ni tu tak ada kena qada semaya dia. Sebab apa? Sebab darah tu datang mari tu sebelum daripada waktu semaya lagi. Semaya tu masuk pukul 5, tapi darah dia tu mari pukul 3 lagi. Nah, apa beranak tu lepas pada subuh. Nah, darah tu mari pakai. Kalau kita nak semaya sah ke tak sah? Jawab kata tak sah sebab darah duk turun dah. Air pun duk turun dah. Ketika ni makna katanya dah. Dia saat ni tu kita kata tak ada kena qada kan semaya subuh dia. Adapun masalah lagu ni kita kata darah turun saat ni tu pukul 1 tengah hari. Nah, pergi beranak saat ni tu kita kata pukul 3.30 ataupun pukul 4. Maka lepas pada tu ni kalau misalnya dia pergi habiskan nipah dia tu di dalam waktu asar zuhur dia tu kena qada. Jawab kata ketika tu dia kena qada sebab dia panggil zuhur dengan asar ni dia boleh jamuk lagi pula dia boleh kosak. Adapun subuh makna kata dia mari darah tu belum pada subuh lagi. Dah. Belum pada subuh lagi. Makna kata darah tu menegahkan dia subuh. Makna kata ketika tu Allah Ta'ala tidak memaksakan dia saat ni tu qadakan subuh. Sebab dia panggil Tuhan pun tidak memaksakan kita bagi kita tak kuasa. Kita nak semaya tapi darahnya mari turunkan darah tu apa, maka ketika ni tak ada kena kita qadakan semaya kita. Tu. Kalau dia kata lebih kurang gitulah ibu bapa, insya-Allah kita akan bersama semula pula. Insya-Allah doalah kita bacakan kita tokoh ulama besar petani ini kita baca hari Sabtu, hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Insya-Allah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu kami kita baca Matla'il Badrain lagi pula wa Majma'al Bahrain. Insya-Allah ibu bapa berdoalah kepada Allah. Dan hamba pun berdoalah kepada semua. Semoga-moga kita di dalam rahmat Allah, di dalam melubungikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah supaya apa? Supaya kita saat ni tu dapat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kita nak cari di dalam dunia hingga sampai ke akhirat, kita tak ada nak kepada keredaan manusia, tapi kita nak kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keredaan Allah Taala ini ya kekal sampai hari kiamat. Kalau kita nak kepada keredaan manusia, persetujuan manusia, suka manusia, tapi manusia itu tidak kekal dan keredaan bagi manusia pun tidak kekal. Dengan sekadar tu dulu, dengan kata aqulu qauli hadza
fastaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisail muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.